Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini khusus untuk jemaah surau Jumaat Al-Mustaqim mentariqat dan para penonton semua. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama mendengarkan tafsiran daripada surah Al-Baqarah daripada ayat 30. Jadi siapa-siapa yang menonton, khususnya jemaah surau Al-Mustaqim, boleh membuka Al-Quran dan cari surah Al-Baqarah ayat 30. InsyaAllah kita sama-sama membacanya dan kemudian kita melihat sedikit sebanyak apakah tafsiran daripada ayat-ayat yang kita akan baca nanti, insyaAllah. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Sadaqallahul azim. Itu ayat yang kita baca, tapi tafsirnya tengoklah kita sempat setakat mana, insya-Allah. Qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa id qala rabbuka. Wa id, dan ingatlah. Itu dia panggil zarfiyah. Zarfiyah. Jadi tiap-tiap zarfiyah tu kena takdir muta'allaq dia lah. Ai wazkur ya Muhammad iz qala rabbuka. Sebutlah ya Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iz qala rabbuka ai wazkur ya Muhammadan. Sebutlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iz qala rabbuka, ketika mana telah berkatalah oleh Tuhan engkau. Yang ini Allah Ta'ala khitab kepada para malaikat. Nah, lil malaikati, Allah Ta'ala kata tu kepada para malaikat. Para malaikat ni jama'u malakin. Malaikah tu jamak daripada malakin. Mufradnya malakin. Jadi jamaknya malaikah. Jadi tak pada kata malaikah tu bukan tak lil ta'nis, tapi tak lil mubalaghah. Yang ni kerana jumlah para malaikat tu tidak diketahui berapa banyakkah dia. Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui berapakah jundullah, tentera Allah Taala, melainkan illa huwallah, melainkan Allah Taala jua yang tahu. Wa asluhu ma'lakin. Asal malakin tu ma'lakin, minal ma'lakatin wal ulukatin. Itu kita tak payah teranglah. Tapi di sini katanya tafsir, wa arada bil malaikati alladzina kanu fil ardi. Wa arada, dan menghendakilah bil malaikati, dengan malaikat yang ada di dalam firman Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikah. Malaikat mana ni? Dan ingatlah, yakni dan sebutlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana telah berfirmanlah oleh Tuhan engkau akan para malaikat sekaliannya. Malaikat mana ni? Wa arada bil malaikati, dan menghendaki dengan malaikat di dalam ayat tersebut, alladzina kanu fil ardi, ialah malaikat yang adalah mereka itu fil ardi, mendiami di atas permukaan bumi. Bagaimana malaikat yang duduk di bumi ni? Lalu tafsirnya cerita sikit.
Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula huraian demikian itu kata malaikat yang ada di atas muka bumi. Ini lagu mana ceritanya? Annallaha ta'ala, bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal arda, Allah ta'ala menciptakan bumi, wassama'a, dan akan langit, wa khalaqal malaikata, dan Allah ta'ala menjadikan para-para malaikat, wal jinna, dan jin, fa askanal malaikah, maka mendudukilah para malaikat as-samaa, akan langit, wa askanal jin, dan mendudukilah oleh jin al-arda, akan bumi. Jadi dulunya Allah Ta'ala buat langit, buat bumi. Allah Ta'ala buat bumi, buat langit. Kemudian Allah Ta'ala buat malaikat, dan Allah Ta'ala buat juga jin. Kemudian Allah Ta'ala menempatkan malaikat ni di langit, dan jin pula di bumi. Tu. Kemudian cerita laginya. Apa tu? Fa'inda dahran tawilan, maka ketika mana berpanjangan masa di bumi ni, maksudnya lama kelamaan, summa zahara fihim al-hasad wal baghy. Kemudian zahirlah fihim ay fil jinni, zahirlah, nyatalah pada puak jin di bumi ni, al-hasad wal baghy, oleh dengki dan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulunya makhluk yang mula-mula mendiami bumi itu ialah jin. Maka sebab itulah dalam Quran pun Allah Taala senantiasa sebut jin dulu sebelum manusia. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi kenapa disebutkan jin dulu, ditakdimkan jin dulu? Kerana jinlah makhluk yang pertama-tamanya mengimarahkan bumi ni. Tu. Jadi jangan kita tak percaya jin tu ada. Jin tu ada, dan dia tu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tak dapat memberi bekas, tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Kerana kita di akhir-akhir ni ada kelompok-kelompok yang tidak mempercayai kewujudan jin. Sedangkan jelas di dalam Al-Quran ada satu surah nama Suratul Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Suratul Jin. Jadi jin tu makhluk Allah yang wujud bahkan sebelum daripada kita manusia ni dijadikan oleh Allah mendiami di atas permukaan bumi. Maka ketika mana dahran tawilan, masa jadi masa yang panjang, summa zahara fihim, kemudiannya zahirlah, nyatalah, fihim ay fil jinni, pada mereka itu jin, al-hasad wal baghy, oleh dengki dan kerosakan, penderhakaan kepada Allah. Fa'afsadu, maka membuat kerosakanlah mereka itu jin. Waqtatalu, dan berbunuh-bunuhanlah mereka itu jin. Tu macam kita sekarang manusia lah. Tu berbunuh-bunuhan, perang sana sini, menghalalkan darah sana sini. Nanti ni mengatasnamakan agama untuk menghalalkan darah-darah manusia. Itu semua bukan daripada ajaran agama Islam. Tidak. Ya, di dalam Islam memang ada peperangan, ada al-jihad. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah memang ada. Tetapi maknanya pelbagai. Ada jihad dengan makna menumpah darah, memang ada. Tetapi bukanlah dengan bersifat hujum, menyerang. Kalau kita lihat di sepanjang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirahnya menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang bukan menyerang, tapi mempertahankan.
Itu. Tetapi disalahgunakan oleh orang sekarang bahawasanya Islam tu mesti tertegak dengan mata pedang. Islam tu mesti dengan pembunuhan. Tidak betul. Islam yang masuk ke tanah Nusantara kita ni tidak ada satu titik darah pun yang tertumpah Bismil Islam, dengan nama Islam. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kita apa? Tafsirul Khazin. Fa'afsadu waqtatalu, maka membuat kerosakanlah mereka itu jin. Waqtatalu, dan berbunuh-bunuhlah mereka itu jin. Jadi jin dulunya sebelum manusia mereka telah melakukan peperangan pembunuhan dah. Melakukan kerosakan dah di atas permukaan bumi, menghancurkan bumi. Membunuh, saling berbunuh sesama sendiri. Zaman dulu sebelum manusia ada lagi ni. Kemudian faba'asallahu ilaihim junudan, maka mengutuslah oleh Allah ilaihim, kepada mereka itu jin, junudan, akan tentera-tentera. Daripada manakah tentera tu? Minal malaikati, daripada para-para malaikat. Daripada para-para malaikat. Jadi Allah Ta'ala utuskan Allah Ta'ala utuskan para malaikat untuk membantras perbuatan jin-jin yang membuat kerosakan di atas permukaan bumi. Ini ceritanya bagaimanakah boleh dikatakan wa iz qala rabbuka lil malaikah, malaikah yang dikehendaki di sini bil alladzina kanu fil ardi, yang mana malaikat adalah mereka itu duduk mendiami di atas permukaan bumi. Jadi kita tu jadi pelik. Macam mana mereka duduk atas permukaan bumi, Ustaz? Sedangkan mereka tempatnya di langit. Maka mufassir iaitu Syekh Alauddin, Al-Imam Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi, al-ma'ruf bil Khazin. Imam Khazin ni mentafsirkan, menceritakan sedikit bagaimanakah kisahnya malaikat-malaikat ni boleh mendiami di atas permukaan bumi. Faba'asallahu ilaihim junudan minal malaikati, maka mengutuslah oleh Allah Ta'ala ilaihim, kepada mereka itu jin, junudan, akan tentera daripada kalangan mana? Minal malaikati, daripada para-para malaikat. Tuh. Yuqalu lahum, dipanggilkan bagi mereka itu al-jannu. Malaikat al-jannu dipanggil. Bukan jinnu, al-jannu. Wa ra'suhum, dan ketua mereka itu, ketua malaikat ni pula iblis. Ialah iblis. Jadi iblis tu jadi ketua bagi para malaikat. Ni nak cerita kata iblis ni asalnya jin. Tapi oleh kerana dia seorang yang soleh di kalangan jin, semayang sampai ke langit mana, akhirnya Allah Ta'ala utuhkan para malaikat daripada langit, diketuai oleh iblis. Kerana iblis lah yang mengetahui selok-belok jin, kerana dia daripada jin. Dalam suratul Kahfi yang kita baca tu, di hari Jumaat tu, usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu. Jelas Allah Ta'ala sebut iblis tu daripada bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Baik, adalah iblis tu daripada jin, maka tidak mentaati ia daripada tinggal mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ninya Allah Ta'ala hantar para malaikat ke bumi untuk menyerang jin-jin yang jahat ni, yang selalu buat kerosakan, teramat rosak dan saling berbunuh sesama sendiri ni. Diketuai oleh iblis. Wahum, dan padahal bermula mereka itu malaikat ni. Wahum, dan padahal mereka itu malaikat yang turun ke bumi untuk berlawan dengan jin-jin ni. Khazanul jinani, ialah penjaga-penjaga bagi syurga-syurga. Itu. Tu mereka ni penjaga syurga ni.
Malaikat-malaikat yang turun nak lawan dengan puak-puak jin ni ialah penjaga-penjaga syurga. Fahabitu, maka bergeraklah mereka itu ilal ardi, kepada bumi. Tu. Wa taradduh, dan melemparlah mereka itu al-jinna, akan jin, ila jazairil buhur, kepada jazairil buhur ni, ke tengah-tengah laut. Wa syu'ubul jibal, wa syu'ubil jibal, dan ke pucuk-pucuk bukit. Tu. Jadi bila perang dengan jin ni, jin tu lari bertempiaran. Wa taradduh, dan melemparlah mereka itu, para malaikat al-jinna, akan jin, ila jazairil buhur wa syu'ubil jibal, hingga kepada pucuk-pucuk bukit dan tengah-tengah laut, di dalam-dalam laut. Jadi sebab tu tak belak barangkali kalau ada berlaku apa-apa, kapal terbang jatuh di tengah laut ke apa semua ada ni, yang dikait-kaitkan dengan mistik-mistik ke, barangkali kita tidak nak percaya, tidak nak meyakini, kerana bukanlah orang panggil ada Quran hadis ke apa, tidak. Cuma barangkalinya benar juga teori kata ada tarikan daripada jin-jin yang mendiami di dalam laut, di bawah laut. Kenapa? Kerana dulunya ketika mana malaikat mari serang jin-jin yang jahat ni, ketika itunya dihantarkan jin-jin ni sampai ke pucuk-pucuk bukit di tengah-tengah laut. Itu ila jazairil buhur wa syu'ubil jibal. Kemudian wasakanu, dan mendiamilah, wasakanu humul arda, dan mendiamilah mereka itu malaikat akan bumi. Tu malaikat hak mari serang puak jin itu, mai duduk mendiami di atas permukaan bumi. Wa khaffafallahu alaihim al-ibadah, dan meringanlah oleh Allah Ta'ala di atas mereka itu malaikat akan ibadat. Wa a'tallahu iblisa, dan menganugerahlah oleh Allah Ta'ala akan iblis, malikal ardi, akan kerajaan bumi, wa malikas sama'id dunya, dan kerajaan langit dunia. Jadi ketika itunya iblis itu jadi raja di bumi dan raja di langit dunia. Jadi bukan langit pertama, kedua, ketiga, keempat dah. Ketika tu hanya jadi raja di atas muka bumi dan raja pada langit dunia. Wa khazanatil jannati, dan menjagakan syurga. Itu iblis ketika tu jadi jaga syurga pula. Hebatnya iblis. Wa kana ra'isahu, dan adalah iblis itu ialah ketua mereka itu malaikat. Wa mursyidahu, dan guru mursyid akan mereka itu para malaikat. Jadi iblis ketika itunya jadi raja para malaikat, wa mursyidahum, dan mursyid guru mereka itu malaikat. Ini benar sungguh kan? Ayat kata bahawasanya jin ni iblis ni pernah jadi ketua malaikat dan guru malaikat. Wa aktsarahum ilman, dan yang terlebih banyak di kalangan mereka itu nisbah ilmu. Jadi iblis ni paling banyak sekali ilmu, paling alim sekali. Paling alim sekali iblis lah. Ini Allah Ta'ala nak menyedarkan kita bahawasanya belum tentu orang yang mempunyai ilmu itu selamat. Yang tak ada ilmu tu cerak-cerak dah, yakin-yakin dah, tak selamat aja. Nanti ni. Dia kata, mujulah aku tak ada ilmu, mujulah aku jahil. Hey, hak tak ada ilmu tu tak usah cakap lah. Hak ada ilmu pun belum tentu selamat lagi. Itu maksudnya cakap sini. Tu. Dalam hadis ke? Tak ingat lah. Disebutkan annasu halaku. Bermula manusia tu binasa mereka itu. Illal alim, melainkan orang yang alim. Tu melainkan orang yang alim. Wal alimuna halaku, orang alim pun binasa lagi. Itu. Nak cerita kata beratnya. Orang alim pun binasa lagi. Illal
amilu, melainkan orang alim yang beramal dengan ilmu. Ini benar ni. Orang alim yang beramal dengan ilmu. Wal amiluna halaku, orang alim yang beramal dengan ilmu tu binasa lagi. Itu. Nak ayat kata berat tak berat. Orang alim yang beramal dengan ilmu binasa lagi. Illal mukhlisun, melainkan orang alim yang beramal serta ikhlas dalam amal. Itu. Itu nak ayat kata bahawasanya jangan kita duduk sedak bila kita dah ada ilmu alim dah. Okey. Nak selesai masalah kita orang alim, selamat. Ya. Bateri nak habis dah. Baik. Jadi orang alim yang beramal dengan ilmu belum tentu selamat. Kerana boleh jadi beramal tu ada riya, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Tapi anaknya orang alim yang beramal serta ikhlas. Hak jahil tak usah cakap ada ni. Sebab ada orang hak jahil cakap alim pun iblis pun alim. Jangan duk terkira dengan kealiman iblis. Kealiman iblis tak ada siapa dia boleh lawan. Malaikat halah lagi. Malaikat pun kalah lagi. Nak ya. Tu jangan duk cakap lagu tu, jangan cakap kata iblis pun alim. Dah. Faham beramal dah. Iblis beramal. Tu nak kata apa? Tu makanya jangan cakap lagu tu. Dah ni. Jangan nak cakap benda lagu tu seolah-olah nak membenarkan kejahilan tu berleluasa. Jangan. Semua kena jadi alim. Kun nak aliman. Itu Nabi suruh. Hendaklah kamu tu jadi orang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, au muta'alliman, atau mengaji dengan orang alim. Kalau tak boleh mengaji dengan orang alim, tak dapat nak belajar dengan orang alim, au mustami', atau kita berdengar, berdengar orang alim. Dengar kalam-kalam orang alim. Orang alim bukan orang tiba-tiba jadi ustaz, bukan. Ni. Atau tak boleh dengar, au muhibban, atau jadi orang yang kasih pada orang alim, kasih pada orang mengaji orang alim, kasih pada orang mendengar orang alim. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Mana? Alim pun dak, mengaji dengan orang alim pun dak, mendengar orang alim pun dak, kasih ke orang alim pun dak. Bahkan you buat banding pula orang alim dengan iblis. Kata iblis alim. Iblis alim, iblis tu siapa nak banding? Jangan ke manusia, malaikat tak boleh lawan. Tengok dia kata apa? Wa aktsarahum ilman, dan terlalu banyak mereka itu nisbah ilmu. Fakana, maka adalah iblis tadi tu ya'budullah, menyembah akan Allah, taratan fil ardi, sesekalinya di bumi. Ada apa? Taratan, ada kalanya di bumi. Fakana ya'budullah taratan fil ardi, maka adalah iblis beribadat akan Allah Ta'ala ada kalanya di bumi. Wa taratan fis samai, dan ada kalanya beribadat pada Allah di langit. Wa taratan fil jannati, dan ada kalanya pula beribadat kepada Allah di syurga. Kamu cari orang alim hak mana hak boleh beribadat pada Allah di bumi, tak ada hal lah. Di langit, di syurga sekarang ni ada tak? Jadi jangan kita duduk orang panggil buat banding dengan orang alim ni dengan iblis. Apa? Nisbahnya untuk membuka pintu kejahilan. Jangan. Baik. Habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Fadakhalahul ujubu, maka masuklah akan dia, akan iblis tu. Yang ni masuk akan iblis tu mana? Masuk di dalam hati iblis tu al-ujubu, oleh keujupan. Ujub, ajib dengan diri sendiri. Hebatlah aku ni. Itu mana gitu. Berasa diri tu hebat dah jadi. Tu. Tiba-tibanya masuk lagu tu.
Wa qala fi nafsihi, dan berkatalah iblis fi nafsihi, di dalam dirinya, fi nafsihi, di dalam hatinya, ma a'tani Allahu hadzal malika illa li anni akramul malaikah alaihi. Ai indi indillahi. Tu waqala, dan berkatalah iblis fi nafsihi, dalam dirinya, dalam hatinya, ma a'tani Allahu hadzal malika, tidak menganugerahlah akan daku oleh Allah hadzal malika, akan ini kerajaan, illa melainkan illa melainkan li'anni, kerana bahawasanya aku akramul malaikah, yang paling mulia daripada malaikat, alaihi ay indihi, di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu tiba-tibanya iblisnya mari rasa diri dia tu lebih baik daripada orang lain. Tengok, ini bahaya ni. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada mereka itu, para malaikat. Saya mengiknya tu. Sengit. Dia tengok dah tak? Ada. Gitu. Okey sikit kot. Jadi tiba-tibanya iblis duk rasa ujub, duk rasa diri dia hebat daripada para malaikat. Kerana itulah Allah Ta'ala bagi pada dia tu kerajaan. Faqala Allah Ta'ala lahu walijundihi. Faqala, maka berfirmanlah oleh Allah Ta'ala lahu li iblis, walijundihi, dan bagi tenteranya, tentera iblis. Apa firman Allah Ta'ala? Inni, sesungguhnya aku, ja'ilun fil ardi, nak menjadilah akunya fil ardi, pada bumi ni, khalifah. Khalifah. Ai inni khaliqun khalifatan, sesungguhnya aku menciptakan, aku nak menjadikan akan khalifah. Apa khalifah? Yakni badalan minkum, pengganti daripada kamu. Itu makna khalifah. Itu makna khalifah, makna pengganti daripada kamu, hei iblis, hei malaikat-malaikat. Wa rafi'akum ilayya, dan mengangkatlah akan kamu tu kepada aku. Jadi panggil balik malaikat-malaikat tu supaya naik ke langit balik. Malaikat-malaikat penjaga syurga kan ni, naik ke langit balik. Akak dah. Nak akak dah kamu ni balik semula ke langit. Nak buat ganti dah lah. Buat pengganti, mengimarahkan bumi ni. Itu makna khalifah tu. Fakarihu, maka bencilah mereka itu, zalika, akan demikian itu, khalifah. Khalifah tu pengganti maksudnya. Okay, khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Uthman, bukan? Ni. Tu. Sebab lah ni ramai orang nak khalifah dia tu ni. Aduh, itu orang tak faham Islam lah tu. Orang tak faham Islam. Jadi kalau khilafah tu boleh tertegak sebelum Imam Mahdi, pasti dah selepas jatuhnya Utsmaniyah mula, ketika mana ulama-ulama berhimpun di Al-Azhar untuk mengangkat kembali sistem khilafah, telah pun terbentuk khilafah. Tapi tidak. Tu tidak terbentuk. Tu. Maka tak payahlah kita terpengaruh dengan slogan-slogan khilafah ke khalifah ke, tak payah.
Lepas tu bukan kita tolak khalifah Islam, tidak. Khilafah Islamiah tu kita terima. Tapi untuk khilafah dengan makna menghancurkan keadaan negara yang sedia ada sekarang, yang begitu sekali keamanannya dikecapi, itu bertentangan dengan prinsip Islam. Ada prinsip Islam. Baik. Maka ketika tu fakarihu, maka bencilah mereka itu iblis serta malaikat yang ada di bumi ni, zalika akan demikian itu khalifah. Li'annahum, kerana apa? Tu. Li'annahum, kerana bahawasanya li'annahum ay li'annal khalifata, kerana bahawasanya khalifah tu kanu adalah khalifah tersebut pastinya ahwanal malaikati ibadatan, terlebih hina daripada malaikat ni sebuah ibadat. Tak boleh nak tanding dengan malaikat ni sebuah ibadat. Ni sebuah ilmu, ni sebuah ibadat. Mana boleh. Tak boleh nak tanding. Ni sebuah ilmu, kalah dengan iblis. Ni sebuah ilmu, kalah dengan iblis, kalah dengan malaikat. Ni sebuah ibadat, kalah dengan iblis, kalah dengan malaikat. Itu. Wal muradu bil khalifati, dan bermula maksud dengan kata khalifah huna di sini, di dalam ayat ni. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifah di sini? Adam alaihi salatu wassalam. Ialah Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Li'anna Adama, kerana bahawasanya Adam tu khalful jinni, ialah di belakang daripada jin. Diciptakan kemudian daripada sempurna dah kejadian. Waja'a ba'dahum, dan datanglah ia Adam tu kemudian daripada mereka itu jin. Wakila, dan kata setengah ulama, li'anna Adama yukhlifuhu ghairuhu, menyalahilah ia Adam yang oleh yang lain daripada Adam. Jadi kejadian rupa Adam ni tidak sama dengan malaikat, tidak sama dengan jin. Jadi kerana itu dikatakan Adam tu khalifah. Kata setengah, itu isyarat kau dhaif lah tu. Wasahihu ay wal qaulus sahih, dan bermula pendapat yang sahihnya, annahu, bahawasanya Adam tu innama summiya khalifatan, hanya sahaja dinamakan Adam tu khalifah, li'annahu, kerana bahawasanya Adam khalifatullahi fil ardi, ialah pengganti bagi Allah di atas permukaan buminya. Untuk apa? Liiqamati hududihi, untuk menegakkan hak-hak hudud-hududnya, segala hukum hakamnya Allah. Wa tanfizi qadayahu, dan melaksanakan akan sekalian hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kerana tu dipanggilkan Nabi Adam tu khalifatullah. Jadi sebab tu kalau kita tu nak jadi khalifah, kita kena tegakkan hudud di atas diri kita, laksanakan hukum hakam Allah di atas diri kita. Ini hukum hakam Allah pun tak jalan di atas diri kita. Tiba-tiba nak cakap soal hudud di atas permukaan bumi yang kita jejak, lambat lagi lah. Tu kata-kata ulama kata kan, aqimud daulatal islami fi qulubikum. Aqimud daulatal islami fi qulubikum, tegakkan olehmu akan negara Islam tu di dalam jiwa-jiwa kamu dulu. Ini maknanya iqamatil hudud wa tanfizi qadayahu di atas diri kita. Takul lakum fil ardikum, maka pasti akan tertegak di atas permukaan bumi kamu. Itu. Jadi nak tegak di atas permukaan bumi tu, biar tegak di atas tubuh badan kita dulu. Jadi kalau tubuh badan kita pun jauh sekali lah, lambat lagi lah maksudnya. Baik, adik. Qalu, berkata mereka itu, ay al-malaikah, malaikat pun kata, ataj'alu fiha, apakah engkau wahai Allah menjadikan fiha ay fil ardi, man akan mereka, yufsidu fiha, yang merosakkan, fiha ay fil ardi, di dalamnya, di dalam bumi, merosakkan ay bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat.
wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, ai bi ghairi haqqin, tanpa hak, tanpa kebenaran, tanpa sebenar, kama fa'alal jinnu, seperti mana barang yang telah mengerjalah oleh jin. Jadi di sini malaikatnya memprotes. Malaikat memprotes nanti ni. Jadi malaikat tu memprotes. Memprotes. Allah Ta'ala kata, aku nak buatkan pengganti kalian semua di atas permukaan bumi ini li iqamati hududillah wa tanfidhi qadayahu. Ketika itu bangkit menentanglah. Malaikat mempersoalkan, ataja'alu fiha, adakah engkau wahai Allah nak menjadikan fil ardi, di atas permukaan bumi itu, man akan mereka yufsidu fiha, yang merosakkan fiha ay fil ardi bil ma'asi, dengan maksiat, wa yasfikud dima, dan menumpahkan akan darah, bi ghairi haqqin, dengan ketiadaan yang sebenar, dengan tidak betul, berbunuh-bunuh sesama sendiri, kama fa'alal jinnu, sebagaimana barang yang telah mengerjalah oleh jin. Jadi kalau kita tengok di sini, benar sungguh apa yang diungkapkan oleh malaikat. Artinya betul sungguh apa yang malaikat kata tu betul sungguh berlaku. Siapa yang merosakkan bumi? Manusia. Siapa yang menumpahkan darah sesama sendiri? Manusia. Tidak pernah ada pun kita dengar lembu yang membuat kerosakan di atas permukaan bumi. Lembu yang menghancurkan bumi, tidak ada. Tidak pernah kita dengar lembu membunuh kerbau, lembu membunuh badak, tidak ada. Bahkan yang membunuh sesama sendiri ni manusia, dan melakukan kerosakan di atas permukaan bumi ni manusia. Seperti virus corona ni lah. Virus al-corona, bukan corona, bukan dengan qaf. Ada geduk kait dengan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Orang kata qarnu, artinya corona. Tak betul tu, ngaguk tu. Tak betul. Kuruna tu orang Arab sendiri ajar dengan al-kaf. Kuruna, alif lam kaf ra waw nun alif. Al-kuruna ada dalam kitab ni. Ya. Dalam kitab ni. Ni kitab yang dikarang oleh Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, Al-Usus wal Muntalaqat fi tahlili wa tafsili awamidi fikhi tahawulat wa ma yartabitu bihi min sunanil mawaqif wad dalalati al-mustanbatati min alamati sa'ati wa ahadithiha al-bayyinah. Ni ilmu fiqh tahawulat lah. Saya pun tak belajar dengan itu. Ada sahabat saya yang menekuni dalam mempelajari fiqh tahawulat ni, Ustaz Muhammad Said Al-Yamani. Ada dia buka sekolah Ma'had Al-Adni di Shah Alam. Itu sahabat saya sepengajian ketika mana di Ma'had dulu. Di Ma'had dulu. Jadi dalam ni pun ada sebut tentang al-corona, tapi bukan virus corona ni. Wahamal al-corona ni maksudnya demam corona yang pernah berlaku di Jazirah Arab dulu. Bukan virus corona yang berlaku sekarang ni, yang membunuh sekalian ribuan manusia di atas permukaan bumi tidak. Ini ada muka surat 314. 314. Itu. Kalau tengok. Tapi terbalik tu. Sebabnya dia jadi ni kan? Apa? Selfie. Dalam ni disebutkan orang panggil wa minal alamati sura al-mansus 'alaiha fi ahadithi man la yantiqu 'anil hawa intisharul adidi minal amradil wabaiyah ala ghairi sabiki ahdiha fil umami wasyu'ubi. Tu muka surat 318 ni
pada masalah 74 zuhurul amradil lati lam takun fil aslafi. Zahir nyata keluarlah segala penyakit-penyakit yang tidak adalah penyakit itu pada masa dulu-dulu. Ni dalam kitab ni diceritakan. Itu antara alamatus saah. Nah, alamat kiamatnya begitu. Dia kata apa? Wa minal alamati sughra al-mansusi 'alaiha, dan setengah daripada tanda-tanda kecil kiamat yang dinaskan di atasnya fi ahadisi, di dalam segala hadis-hadis. Hadis-hadis apa? Man la yantiqu 'anil hawa, nabi yang tidak bercakap lah ya nabi itu daripada hawa nafsunya. Apa setengah daripada alamat? Intisyarul adidi minal amradil wabaiyah ala ghairi sabiqi ahdiha fil umami wasyu'ubi. Merebaklah beberapa penyakit daripada segala penyakit-penyakit yang dibangsakan pada wabak yang tidak pernah terdahulu berlaku pada umat-umat dan pada zaman-zaman dulu. Tu banyaklah. Kata waqad barazat, dan sesungguhnya telah nyatalah hadhihi zahirah wa tafasyat wa khasatan fi marahilina al-akhirati, dan sesungguhnya telah nyatalah ini kata penyakit-penyakit wabaiyah yang tidak ada pada zaman dulunya, dan jadi tertentu pada zaman-zaman akhir ni. Fazaharat, maka nyata zahirlah al-amradul wabaiyatu al-khatiratu, oleh penyakit wabaiyah yang dibangsa pada wabak, al-khatiratu yang dibimbangi. Mana kal idzi, lah penyakit kal idzi wal influenza at-tuyuri influenza burung, wal khanaziri, influenza babi, itu influenza babi, wa hamal kuruna, dan demam kuruna. Demam kuruna ni bukan virus corona sekarang ni, bukan. Itu hak zaman nu, zaman berlaku juga di zaman Saddam Hussein hidup lagi kalau tak silap. Ada Saddam Hussein hidup lagi. Wa ghairiha, dan lainnya. Apa lainnya? Bayan minal amradil musta'sabiyah allati la zalal ulama yabhathuna an wasail ilajiha wa ma'rifati asbab intisyariha fi syu'ubi ila yaumi. Walaysa biba'idin an takuna hadhil amradu musanna'atan bita'ammudi biaidi anasir syarri fil alam. Ini saya nak bagi tahunya. Walaysa biba'idin, tidak jauhlah, an takuna, bahawa adalah hadhil amradu, bahawasanya ini penyakit-penyakit ni musanna'atan, jadi diperbuatkan bita'ammudi biaidi anasir syarri fil alam, direka cipta oleh tangan-tangan anasir-anasir jahat untuk menghancurkan alam. Jadi manusia. Sebab apa tu? Li asbabi siyasatin aw iktisadiyatin aw abasiyatin, dengan sebab-sebab politik ke, atau perekonomian ke, aw abasiyatin, atau apa dia panggil, uji kaji saja. Suka-suka nak uji kaji manusia ni boleh mampu ke tak makan ubat ni, wabak ni. Itu. Ini memang benar-benar berlaku lah. Apa yang disebut oleh malaikat tu tidaklah perkara yang memandai-mandai. Tidak. Bahkan benar-benar berlaku. Dan benar berlaku bahawasanya manusia tu menghancurkan bumi ni dan menumpahkan darah. Sebelum wabak ni, cuba kita tengok apa yang sebenarnya sebelum wabak ni berlaku. Wabak virus corona ni. Kalau kita tengok, Amerika mula menyerang China. Amerika mula menyerang China. Dengan menghangatkan kembali isu separatisme, isu Muslim Uyghur yang ada di China dizalimi oleh China. Ini dicetuskan oleh Amerika sebenarnya supaya dunia Islam ni bangkit marah pada China dan memboikot perekonomian China. Padahal isu tu bukan isu 100% keagamaan, bukan. Isu tersebut isu yang bercampur baur dan terlebih berat kepada isu negara bangsa, dia panggil negara nation state. Nation state. Sebab kalau kita kaji tengok,
Kenapa etnik Uighur saja yang diperlakukan zalim oleh kerajaan komunis Cina? Padahal etnik Han juga Muslim, tapi tidak dizalimi seperti itu. Kemudian mereka menuduh gerakan-gerakan Islam ni disuap oleh Cina. Cuba tengok. Ini permainan Amerika. Dan barangkali juga corona ni disebarkan daripada Amerika ke Cina. Tapi akhirnya kena kat mereka balik. Kerana virus, maklum. Itu barangkali lah. Kenapa dalam kitab tadi sebut, Habib Abu Bakar dan kata, li asbabi siyasah waqtisadiyah. Itu. Barangkalinya anasir-anasir jahat tu buat kerana politik, kekuasaan dan perekonomian dan sebagainya. Itu. Jadi artinya kita nak relate kan, benar apa yang dipersoalkan oleh malaikat ni. Dan Allah Ta'ala tak kata kamu tak betul hai malaikat. Dah. Allah Ta'ala tak kata gitu. Nya Allah Ta'ala kata nanti di akhir ayat ni, qala inni a'lamu ma la ta'lamuna. Itu. Aku maha mengetahui dengan apa yang kamu tidak mengetahui. Yang kamu tahu tu betul, memang benar-benar aku akan buat. Manusialah yang menumpahkan darah sesama sendiri. Manusialah yang menghancurkan dunia ini. Manusialah yang melakukan kerosakan dan sebagainya. Betul. Tetapi apa yang kamu tidak tahu, lebih pada tu ada lagi. Tengok. Kita tengok lah. Nah, nampak versi saya je kot hari ni. Fa in qulta, maka jika engkau bertanya. Maka jika engkau berkata ai fi suali, pada tanya, pada pertanyaan. Jadi kita pun pelik. Bukan malaikat tu kan maksum, kenapa boleh menentang firman Allah Ta'ala? Fa in qulta, maka jika engkau kata min aina arafu zalika, daripada manakah mengetahui mereka itu malaikat zalika akan demikian itu, demikian al-fasik. Tu wasafkud dima' ni. Al-fasida wasafkud dima' ni. Tu fa in qulta, maka jika engkau tanya min aina arafu, daripada manakah mengetahui mereka itu malaikat zalika akan demikian itu al-fasik wasafkud dima'. Itu akan demikian itu kerosakan dan menumpahkan darah. Hatta sehingga qalu, berkata mereka itu malaikat hazal qaula, akan ini perkataan. Jadi kita pun rasa belah juga. Kenapa boleh malaikat ni tahu? Ia tahu daripada mana? Padahal Allah Ta'ala tak buat lagi. Ia tahu ke mana? Qultu, jawab olehku, yahtamilu, ditanggungkan, diihtimal. Kerana tidak ada di dalam riwayat yang sahih menceritakan bagaimana malaikat boleh tahu, maka ihtimalah lah. Yahtamilu, ditanggungkan, barangkali an yakunu, bahawa adalah mereka itu malaikat, arafu, mengenallah mereka itu malaikat, zalika akan demikian itu al-fasik wasafkud dima' tadi, bi ikhbarillah, dengan perkhabaran daripada Allah, iyahum, kepada mereka itu malaikat. Kakak masuk bilik tu. Masuk bilik yang bising. Okey. Au qasu asyahidu, atau mengkiaslah mereka itu malaikat. Atau ni au qasu ni atau apa pipu mama? Gila masuk dia bilik nu. Au qasu, atau mengkiaslah mereka itu malaikat asyahida, akan yang telah berlaku. Asyahida ni maknanya yang telah berlaku, yang disaksikan dengan mata kepala, iaitu apa? Jin tu. Kama fa'alal jinnu tadi tu. Wa auqasu, atau mengkiyahlah mereka itu malaikat asyahida, akan yang telah berlaku, iaitu perbuatan jin tu, alal ghaibi, di atas yang belum berlaku lagi, iaitu perbuatan khalifah manusia ni. Ghaib yang belum berlaku lagi. Itu tanggungan yang kedua. Wakila, dan kata setengah ulama lagi, innahum, bahawasanya mereka itu malaikat, lamma, tak kala mana, ra'au, melihat mereka itu malaikat, anna adama, bahawasanya Adam, khuliqa, dijadikan Adam tadi tu, min akhlatin, daripada percampuran, murakabatin, yang tersusun daripada campuran-campuran yang banyak.
tanah, air, api, angin. Ya tu. Fa'alimu, maka mengetahuilah mereka itu mereka annahu bahwasanya yakunu fihi adalah pada Adam tu al-hikdu wal ghadabu. Nah, akan ada pada Adam tu sifat-sifat pemarah, benci, dendam. Wa minhuma, dan daripada keduanya, daripada al-hikdu wal ghadabu, yatawalladu, memberanaklah al-fasa, akan kerosakan, yatawalladul wa minhuma, dan daripada keduanya, daripada al-hikdu wal ghadabu, wa minhuma ay wa min al-hikdi wal ghadabi, daripada sifat dendam dan pemarah tu, yatawalladu, memberanaklah al-fasa wasafkud dima, memberanaklah akan kerosakan dan menumpahkan darah. Tu. Jadi mereka kata setengah ulamanya, malaikat tu tahu kerana malaikat tu tengok kejadian rupa Adam tu tersusun daripada beberapa percampuran yang banyak, tanah liat, tanah air, api, angin, apa semua. Kalau gitu malaikat kata, Adam ni nanti ada ni sifat hikdu wal ghadabu ni. Maka daripada dua sifat tadi itulah yatawalladul fasa wasafkud dima, memberanakkan akan sifat kerosakan dan menumpahkan darah. Tapi kalau kita relate pula satu hal lagi, memanglah orang yang nak dapat kuasa ni mesti kena ada dua sifat tadi. Mana? Al-fasa. Orang panggil nafsu syahwatiyah, dia tu besar. Yang kedua, safkud dima. Apa? Menumpahkan darah. Artinya nafsu ghadabiyah, dia tu besar. Baru boleh jadi pemimpin. Baru boleh jadi pemimpin. Cuba tengok tu Mahathir. Tu contoh lah tu. Kenapa dia boleh jadi Perdana Menteri? Paling lama dan paling kejap. 22 tahun dan 22 bulan. Paling tua, paling lama, paling sekejap. Hebat dia mencatur politik. Kerana dia tu mempunyai tadi nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah yang besar. Kemudian tak cukup lagi tu. Wa 'allama Adamal asma'. Itu mesti kena ada ilmu pula. Setakat nafsu syahwatiyah, nafsu ghadabiyah yang besar saja nak jadi Perdana Menteri. Tapi kalau tak ada ilmu, maka akan jadi PM, Perdana Menteri tepi sajalah sampai kiamat. Baik, habis itu. Jadi kalau orang politik tu, kalau dia nak kuasa, dia kena gitu. Mana nafsu syahwatiyah kena besar, nafsu ghadabiyah kena besar. Tapi orang Islam tidak dipanggil nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah, dipanggil himmah dan azimah. Itu bezanya apa? Tu cuba tengok ceramah-ceramah Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Akil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Indonesia. Itu banyak dalam ceramah-ceramah beliau mensyarahkan ayat tersebut tentang kepimpinan dan kekuasaan politik. Jadi jangan kata dah orang Islam kena ada nafsu syahwatiyah, nafsu ghadabiyah. Bukan. Kalau orang Islam ditukarnya nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah tu kepada himmah dan azimah. Itu. Habis itu. Baik. Kemudian Falihaza, maka kerana inilah. Kerana mana? Kerana mengetahui oleh mereka akan kejadian Adam tadi. Qalu, berkata mereka itu mereka, zalika, akan demikian itu. Demikian ada. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu. Wakila, dan kata setengah ulama lagi, lamma, tatkala mana khalaqallahu ta'ala, telah menciptalah oleh Allah Ta'ala an-nara, akan api neraka. Khafatil malaikatu. Takutlah oleh para malaikat. Malaikat pun takut. Buat apa ni Tuhan, buat neraka, buat api ni, buat apa buat api ni? Takut ni. Itu. Malaikat takut bila Allah Ta'ala tu buat api. Wa qalu, dan berkatalah mereka itu mereka, liman khalaqta hazihin nara. Liman, untuk siapakah khalaqta, mencipta oleh engkau wahai Allah, hazihin nara, akan ini api. Tu membuat api ni untuk siapa wahai Allah? Itu mana? Takutlah malaikat ni dengan api panas.
Manusia tak takut api. Ni. Manusia tak takut dengan api. Nah, tak mulut. Ni. Kalau pergi negara Arab tu, orang kerja shisha tu, nah, baru api dia tu tak guna pengepit pun, guna tangan dia. Pok letak atas tu. Oh, hebat sungguh. Manusia tak takut api. Malaikat takut api. Qala menjawablah oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala liman asani. Aku buat neraka ni liman asani, untuk mereka yang maksiat akan aku. Itu. Falamma maka tak kala mana qala tak berkatalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak kala mana berfirman Allah Ta'ala, ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak menjadikan di atas bumi ini pengganti kamu. Qalu berkata mereka itu malaikat, huwa zalika, iyalah demikian itu. Tu. Artinya kenapa? Kerana manusia tu kejadiannya ada daripada unsur api. Ada daripada unsur api. Malaikat ada hanya unsur nur, cahaya. Adapun jin api 100%. Manusia tak. Tanah, air, api, angin. Capuh bih, paknya gau bih. Fa in qulta, maka jika engkau kata lagi, al malaikatu bermula malaikat. Tu. Fa in qulta ai fi suali, maka jika engkau kata pada menyoal, al malaikatu bermula para malaikat, maksumuna, maksum mereka itu malaikat ni. Fa kaifa waqa'a minhu, bagaimana berlaku daripada mereka itu malaikat hazal i'tirad, akan ini penentangan kepada Allah. Seolah-olahnya macam menentang lah. Allah Ta'ala kata nak buat pengganti. Wana nak buat gini, tak patut tu. Itu mana gitu. Macam mana boleh kata malaikat ni menentang gini, sedangkan malaikat tu maksum? Qultu, jawab olehku, zahaba ba'duhum, menjalanilah oleh sebahagian mereka itu ulama, ila kepada annahum, pendapat bahawasanya mereka itu malaikat ghairu maksumina, tidak maksum mereka itu. Tapi ini qaul dhaif ni. Ini qaul dhaif. Jadi ada yang dulu duk bising bila Mahathir kata malaikat pun buat salah tu. Barangkali Mahathir tu dia baca ni kot pendapat ulama ni lah kot nak sini. Maka sebab tu kadang-kadang kita tu nak menganggap dia tu mungkin tak mengaji. Memanglah dia kurang lah sikit. Mungkin dia tu ada membaca walaupun dia tak mengaji. Dalam pembacaannya mungkin dia berjumpa dengan ini pendapat ulama qaul dhaif ni, qaul dhaif yang menjalani pendapatnya malaikat tidak maksum. Tapi tidaklah qaul sahih kata malaikat maksum. Lepas tu kalau maksum kenapa menentang? Ni di dalam tafsir yang lainnya disebutkan yang mengajarkan jawapan itu kepada malaikat, yang mengajarkan soalan i'tirad itu kepada malaikat untuk dipersembahkan kepada Allah ialah iblis. Itu. Jadi iblis tu yang apa? Iblis tu yang ajar. Bila Allah tak kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka iblis berkata, "Hei malaikat, menjawab lagu ni kepada Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Jawab lagu ni. Maka malaikat pun taat pada iblis, sebab iblis tu ketua mereka, guru mereka yang paling alim di kalangan mereka. Maka malaikat tu menghikayatkan apa yang diajar iblis. Itu jawapan setengah daripada ulama mufassir. Baik. Adapun yang ni qaul dhaif ni. Wastadalla ala zalika, dan mengambil dalil lah di atas demikian itu. Di atas demikian itu, di atas ala zalika ala qaulihim, di atas perkataan mereka itu, biwujuhi minha, dengan jalan daripada malaikat tadi lah. Wastadalla ala zalika biwujuhi minha qauluhu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Dan mengambil dalil lah di atas demikian itu dengan jalan daripadanya
Qaulahu, akan firmannya Allah Ta'ala, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa habis itu. Jadi pendapat yang mengatakan malaikat tu tidak maksum mengambil dalil di atas ini ayat tadi, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu maksud itu kan, itu. Wa man zahaba, dan ulama yang menjalani ila asamatihim, kepada maksum mereka itu mereka, ajaba anhu, menjawabkan daripadanya, bi anna hadza su'al, dengan bahawasanya ini soalan daripada mereka, innama waqa'a, hanya sahaja berlaku ala sabilit ta'ajjubi, di atas jalan ta'ajjub, bukan ala sabilil i'tiradi. Atas jalan ta'ajjub saja, bukan atas jalan i'tirad, bukan atas jalan menentang Allah, bukan. Atas jalan ta'ajjub saja. La ala sabilil inkari wal i'tiradi, bukanlah persoalan daripada mereka tadi itu di atas jalan mengingkar dan mengiktirad, tidak. Fa innahum, kerana bahawasanya mereka ta'ajjabu, tercengang-cenganglah, ta'ajjublah mereka itu mereka, min kamali hikamillahi ta'ala, daripada kesempurnaannya hukum Allah Ta'ala, sempurnanya kebijaksanaan Allah Ta'ala, gitu. Min kamali hikamillahi ta'ala, daripada sempurnanya kebijaksanaan Allah Ta'ala, wa ihatati ilmihi, dan meliputi ilmunya Allah Ta'ala, bima, dengan barang, khafiya alaihim, yang tersembunyi di atas mereka itu mereka. Jadi apa ni, kami tak tahu apa lagi, apa Allah Ta'ala maha mengetahui siapa nak buat makhluk lain untuk menggantikan kami memakmurkan bumi ni. Hairan, maknanya persoalan tersebut bukan menentang Allah, tidak, tapi ta'ajjub daripada kesempurnaan kebijaksanaan Allah dan meliputinya ilmu Allah dengan apa hak mereka sendiri mereka tidak tahu. Hak mereka tahunya makhluk, kalau Tuhan buat untuk memakmurkan bumi, selain daripada mereka pasti akan menghancur, membinasa, berbunuh sama sendiri. Itu maksud. Itu. Habis itu. Kemudian walihadza, dan kerana inilah tuh. Walihadza, dan kerana inilah, ajabahu, menjawablah oleh Allah Ta'ala, hum, akan mereka itu mereka, qauluhu, biqaulihi, dengan firmannya Allah Ta'ala, ada ba tu, biqaulihi ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku maha mengetahui akan barang yang tidak kamu ketahui, hei para malaikat. Itu. Jadi sebab tu dalil kata bahawasanya persoalan malaikat kepada Allah tu bukan mengiktiraf, mengingkari, membangkang Allah, tetapi hanya di atas jalan ta'ajjub. Dalil qarinahnya walihadza, dan kerana soalan daripada malaikat tu ala sabili ta'ajjubi, ajabahum, menjawablah oleh Allah, hum, akan mereka itu malaikat, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku maha mengetahui akan barang yang tidak kamu ketahui. Habis itu. Habis. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kamilah nusabbih, yang takulu subhanallah, yang nakulu, kamilah nakulu subhanallah, kamilah yang kata subhanallah, subhanallah, duk tasbih, bihamdik wa bihamdihi, dan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, mengucap puji bagi Allah. Tuh. Wa nuqaddisu lak, nuqaddis itu menyuci. Aslu taqdis at-tathhir, ay nutahhiruka anin naqaisi wa kullu su'in wa nasifaka bima yaliku bi'izzika. Itu. Wa nuqaddisu lak, dan menyucikan akan dikau wahai Allah. Apa makna? Ay nutahhiruka, kami menyucikan akan dikau wahai Allah, anin naqaisi, daripada segala sifat-sifat kekurangan, wa kullu su'in, dan tiap-tiap kejahatan, wa nasifaka, dan kami mensifatkan akan dikau wahai Allah, bima, dengan sifat yaliku bi'izika, yang layak dengan keagungan engkau wahai Allah. Jadi artinya malaikat tu kemudiannya menceritakan kami beribadat, kami rajin tahlil, kami rajin rajin berzikir dan sebagainya.
Maka Allah Taala tak terima ni ni. Jadi sebab tu kalau apa rajin baca Yasin, tahlil saja, maulid saja, tak akan jadi pemerintah. Nah, tak akan jadi pemerintah. Tu. Wa nasifaka bima yaliku bi'izika, dan kami mensifatkan akan dikau dengan barang yang dengan sifat yang layak dengan kemuliaan engkau, wa jalalika, dan keagungan engkau, minal uluwi, daripada ketinggian pangkat engkau, wa azamati, dan keagungan engkau. Itu maksudnya. Habis qala, lalu Allah Ta'ala jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Qila annahu jawabun liqaulihil malaikah. Kata ulama bahawasanya ini perkataan Allah Ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ni jawabun liqaulil malaikati, ialah jawapan bagi persoalan malaikat, ataja'alu fiha. Faqala Allah Ta'ala a'lamu min wujuhil maslahati, aku maha mengetahui daripada segala jalan-jalan kebaikan, wal hikmati, dan kebijaksanaan, ma la ta'lamun, barang yang tidak kalian semua hai malaikat mengetahui. Itu. Kamu tahu hak tak molek ya, aku tahu hak ku sebelah baik. Kamu tahu hak ku sebelah jahat, aku tahu belaka hak sebelah jahat, aku tahu hak sebelah baik aku tahu. Itu. Wakila, dan kata setengah, a'lamu inna fihim, aku maha mengetahui sesungguhnya, fihim, ada di kalangan mereka itu khalifah manusia ni, man ya'buduni, mereka yang mengibadat akan daku, wa yuti'uni, dan mentaati akan daku. Siapa mereka itu? Wa humul anbiya'u wal awliya'u was salihuna, mereka itu ialah para-para nabi, para-para wali, dan orang-orang soleh. Wa may ya'sini minkum, dan aku juga tahu siapa yang bermaksiat akan daku di kalangan kamu, wahai para malaikat. Siapa? Wa huwa iblis, dan ia yang bermaksiat di kalangan kamu tu. Kamu tak sedut ujuklah popokmu yang kata nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku maha mengetahui di kalangan kamu tu ada nanti yang bermaksiat pada aku. Siapa? Wa huwa iblis. Habis itu. Wakila, dan kata setengah ulamanya, a'lamu, aku, yakni Allah maha mengetahui, innahum, bahawasanya manusia tu yaznibuna, berdosa mereka itu manusia, wa yastaghfiruna, padahal meminta ampunlah mereka itu manusia, fa'aghfiru lahum, maka aku mengampunkan akan mereka itu manusia. Habis itu. Habislah satu ayat saja, tafsir itu pun panjanglah ya. Jadi insya-Allah pada lain masa lagi kita akan tengoklah, sambung balik. Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Ini cerita kata Nabi Adam ni diajarkan oleh Allah Ta'ala setiap nama-nama. Itu. Baik. Jadi doa-doalah, mudah-mudahan virus corona yang kita sedang menghadapi seluruh dunia sekarang ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditamatkan dengan segera. Mudah-mudahan diselamatkan semua kita, ahli keluarga, masyarakat, seluruh negara, khususnya umat Islam dan seluruh umat manusia tanpa mengira agama dan bangsa mana. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membalaskan kejahatan bagi mereka yang mengkhianati manusia di atas permukaan bumi ini dengan azab yang sepedih-pedihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'mal